Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kami adalah adab walimah. Walimah ini secara umumnya diertikan sebagai sebuah jamuan makan untuk menzahirkan rasa syukur dan kegembiraan. Adapun daripada Imam Sya'ani rahimahullah, beliau berkata walimah ini adalah berasal daripada kalimah walamun yang berarti bersatunya suami isteri, yakni pernikahan. Kemudian mereka menghidangkan makanan kepada orang ramai untuk menzahirkan rasa syukur dan kegembiraan. Baiklah, dalam tajuk walimah ini terkaitnya dengan dua potongan ayat daripada suratul Ahzab, iaitu ayat 53 hingga 54, di mana Allah menerangkan adab ketika menghadiri walimah dan juga pengsyariatan hijab. Di bawah dua perintah ini terdapat dua asbabun nuzul kedua ayat ini, iaitu sebab nuzul yang pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan perkahwinan dengan isterinya Zainab. Beliau dapati sahabat-sahabat yang beliau undang bersembang terlalu lama sehingga mengganggu keselesaan tuan rumah, yakni Rasulullah sendiri bersama ahli keluarganya untuk berehat. Manakala sebab nuzul yang kedua, iaitu sebab pensyariatan hijab, adalah ketika Umar Al-Khattab berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pelbagai orang akan masuk ke dalam rumahmu ini. Ada baiknya jika engkau membuat tirai di antara mereka dan isteri-isteri kamu, kerana itu lebih baik untuk menjaga kesucian hati-hati mereka." Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan tentang hukum syar'i yang pertama, iaitu adakah dibolehkan mengambil makanan tanpa dipelawa. Hal ini kerana telah menjadi kebiasaan di dalam sesebuah masyarakat apabila kita menghadiri majlis, kita mengambil makanan tanpa dipelawa. Sebenarnya perbuatan ini adalah tidak dibenarkan. Oleh itu, ulama telah bersepakat menyamakan isu mengambil makanan dan juga isu menghadiri rumah seseorang tanpa izin. Kedua-dua perbuatan ini adalah tidak dibenarkan ataupun dilarang, melainkan kita telah mendapat izin ataupun kita telah dijemput dipelawa daripada tuan rumah. Perbuatan memasuki rumah seseorang tanpa izin ataupun mengambil makanan tanpa dipelawa ini kita boleh panggil dia sebagai penceroboh. Oleh itu, hendaklah kita meminta izin terlebih dahulu ataupun kita tunggu mendapat pelawaan daripada tuan rumah. Hukum yang kedua adalah mengenai adakah dilarang duduk di walimah selepas selesai makan. Ini menjadi kebiasaan masyarakat juga. Apabila telah selesai makan, kita akan duduk dulu. Kita sembang-sembang dahulu, lepas tu baru kita pulang. Sebenarnya perbuatan ini tidak dilarang. Cumanya ia bercanggah dengan adab yang diajarkan oleh Islam. Kerana apa? Kerana apabila kita telah selesai makan, disebut di dalam ayat Al-Quran, selesai makan, hendaklah bersegera kamu keluar. Kerana apa? Kita tidak mahu menyusahkan tuan rumah. Melainkan kalau kita duduk di majlis itu, selepas selesai makan, kita duduk hanya sebentar. Itu tak ada masalah. Oleh itu, bila selesai makan, hendaklah segera kamu keluar. Seterusnya, hukum yang ketiga ialah adakah suruhan tentang hijab khusus kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja atau ianya umum? Baiklah, daripada potongan ayat berkaitan dengan adab walimah, iaitu surah Al-Ahzab ayat 53, ada menyatakan bahawa apabila hendak meminta sesuatu daripada isteri-isteri Rasulullah, maka mintalah kepada mereka sebalik tabir. Ayatnya yang berbunyi fas'aluhunna min wara'i hijab. Potongan ayat tersebut menyatakan tentang ikhtilat. Perkara yang ditunjukkan tidak terhad kepada isteri Rasulullah SAW saja, tetapi ia umum, termasuk kepada setiap perempuan mukmin. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 59 ada juga menyatakan bahawa tentang hendaklah perempuan-perempuan melabuhkan pakaiannya bagi menutup tubuhnya ketika mereka keluar. Maka suruhan tentang hijab ia adalah umum, iaitu tentang ikhtilat. Apabila dinyatakan yang bahawa hendak meminta sesuatu daripada isteri Rasulullah, maka hendaklah meminta di sebalik hijab. Seterusnya tentang melabuhkan pakaian semasa wanita keluar. Jadi itulah maksud hijab dalam suruhan tentang hukum yang ketiga ini. Hukum yang keempat iaitu tentang makanan yang dihidangkan untuk tetamu. Apakah makanan yang dihidangkan kepada tetamu itu bersifat dimiliki ataupun dinikmati sahaja? Daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 yang bermaksud, kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai.
Ayat ini menunjukkan bahawa makanan yang dihidangkan kepada tetamu bukanlah hanya untuk dimiliki, tetapi hanyalah untuk dinikmati di tempat kenduri. Kalau seorang tetamu itu ingin membawa pulang makanan, maka tidak boleh kerana makanan itu milik tuan rumah. Makanan itu tidak boleh diambil ataupun dimiliki oleh tetamu, dan tetamu tidak boleh beri kepada orang lain. Hukum yang kelima tentang isteri-isteri Nabi setelah baginda wafat. Ada dua pendapat isteri-isteri Nabi setelah baginda wafat, iaitu yang pertama, mereka wajib beriddah kerana mereka ditinggal wafat dan iddah itu adalah ibadat. Pendapat yang kedua pula ialah mereka tidak wajib beriddah kerana iddah itu adalah masa penantian. Menurut Al-Qurtubi, pendapat kedua inilah yang benar sebab Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, aku tidak meninggalkan apapun kecuali nafkah untuk keluargaku. Isteri-isteri Nabi berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama mereka hidup, dan mereka dilarang untuk berkahwin dengan orang lain. Kematian Nabi SAW dalam hubungannya dengan isteri-isterinya yang masih hidup adalah seperti hubungan antara orang yang berstatus sebagai isteri-isteri pada hari akhirat. Berbeza pula pada manusia kerana manusia kita tidak dapat pastikan bahawa mereka dapat berkumpul di satu tempat di akhirat nanti, kerana boleh jadi suami di neraka manakala isteri di syurga. Isteri-isteri Nabi yang ditalak ketika baginda masih hidup boleh berkahwin lagi. Seterusnya ialah pengajaran yang terdapat di dalam ayat tersebut, iaitu yang pertama ialah larangan memasuki rumah Rasulullah SAW tanpa izin atau tanpa dijemput. Yang kedua ialah tidak hadir sebelum makanan disediakan. Yang ketiga ialah kewajipan menghormati dan memuliakan Rasulullah. Keempat ialah larangan menyakiti Rasulullah dengan perkataan maupun perbuatan dan hendaklah berkelakuan sopan santun. Yang kelima ialah larangan berkahwin dengan isteri-isteri Rasulullah selepas baginda wafat. Yang keenam ialah kemuliaan akhlak Rasulullah menghalangnya untuk menyuruh orang atau tetamu keluar daripada rumahnya. Yang seterusnya ialah isteri-isteri Rasulullah adalah dijadikan teladan yang baik bagi semua wanita dan perlu disapa di sebalik tirai. Selain itu, tidak bergaul dengan wanita suci dan terhindar daripada fitnah. Dan yang terakhir ialah adab yang telah dipandukan oleh Al-Quran mestilah dipatuhi dan diamalkan dengan sepenuhnya. Kesimpulannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang-orang mukmin masuk ke rumah Rasulullah SAW tanpa izin. Hal ini ialah sebagai menghormati dan memuliakan baginda, dan Allah juga melarang orang membebankan Rasulullah sama ada dengan cara memasuki rumah baginda tanpa dijemput atau sebagainya. Dan kita hendaklah mempelajari dan mengamalkan akhlak yang mulia dan sentiasa berkelakuan yang sopan. Dan akhirul kalam, ayat mulia Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah ialah sebagai pendidik kepada umat sekarang dan juga yang akan datang, serta sebagai petunjuk kepada jalan yang benar. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.